Israel ke atas Gaza, Lebanon dan Iran. Saya baru menerima jemputan daripada Yang Terhormat Mulia Raja Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar bersama dengan negara Arab dan Islam pada 11 November di Riyadh. Maka perlu ada suatu kesepakatan yang telah dilahirkan oleh Yang Berhormat dari pelbagai parti, NGO dan masyarakat tentang dukungan Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Pada 18 September 2024, Permohonan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi 10th Emergency Special Session di mana masyarakat antarabangsa menggesa penyelamatan pendudukan haram Israel di wilayah Palestin dalam tempoh 2 bulan berlandaskan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Majlis Keselamatan PBB serta menuntut keadilan untuk rakyat Palestin. Pelaksanaan resolusi ES 10/24 perlu disegerakan memandangkan situasi di OPT semakin meruncing akibat serangan tanpa henti oleh rejim Zionis Israel. Menurut laporan baru mengenai situasi di Palestin oleh pelapor khas PBB, Francesca Albanese, tindakan kejam Zionis itu adalah tindakan genosid. Isu genosid telah disepakati oleh kebanyakan negara sekarang dan ini juga pendirian Malaysia. Oleh demikian, kehadiran saya ke sidang kemuncak tergempar ini adalah membawa mandat Dewan dan rakyat untuk mengambil tindakan bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin, pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah, serangan terbuka ke atas wilayah-wilayah di Lebanon dan Iran, termasuk pembunuhan kejam ke atas Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Selain itu juga pandangan akan membincangkan permasalahan semasa yang dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA. Berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan pada 28 Oktober 2024. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan mengusulkan ke persidangan kemuncak negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Salah satu pendekatan yang boleh diambil adalah bagi sidang kemuncak negara Arab dan Islam memberi sokongan kepada usaha mediasi gencatan senjata oleh Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat
Sejak Mei lepas, ketiga-tiga negara ini telah membangunkan satu kerangka perjanjian yang perlu dipersetujui oleh semua pihak. Kegusaran kita ialah kerana tindakan kejam Israel itu tidak mungkin berlaku tanpa dukungan negara-negara yang membekalkan senjata terus-menerus kepada Israel, termasuk Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah. Penyertaan Malaysia sebagai ahli perikatan global juga sebagian usaha daripada meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Israel bagi melaksanakan gencatan senjata kekal di Gaza, menggesa pembebasan tahanan Palestin, berundur di wilayah yang dijajah bagi menangani penderitaan rakyat Palestin, menerusi penyambungan segera bantuan kemanusiaan. Kita juga akan membincangkan pelan tindakan mengenai pasti langkah-langkah konkret ke arah mencapai kemerdekaan mutlak Palestin dalam tempoh garis yang munasabah. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka dan penyelesaian yang adil dan muktamad. Ini bermakna menghentikan penjajahan, menghentikan apa yang ingin diungkapkan sebagai dispossession, keganasan, kezaliman dan genosid. Rentetan perkembangan ini pada 31 Oktober 2024, Malaysia telah menyertai kumpulan trust core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk memohon pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Isu ini juga dibawa oleh Menteri Luar dalam sidang tersebut. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Tuan Yang Dipertua, tidak ada alternatif bagi UNRWA dengan izin Yang Dipertua. 15 ketua agensi PBB dan organisasi kemanusiaan ini yang telah bertindak selama 75 tahun. UNRWA merupakan tali hayat utama penyaluran bantuan antarabangsa kepada rakyat Palestin. Peranan penting UNRWA di Palestin disokong penuh oleh Malaysia dan bantuan-bantuan, kerjasama, penyelarasan akan terus ditingkatkan. Sokongan berterusan Malaysia terhadap UNRWA ini agak kritikal. Dan oleh itu, kerana kita juga telah mendapat penghargaan daripada Philip Lazzarini, Pesuruhjaya Agung UNRWA. Ini dizahirkan kepada Menteri Luar dalam sidang PBB yang lalu dan memohon kerjasama ini dapat ditingkatkan. Tuan Sri dan Ketua, sehingga 1 November 2024, kezaliman ke atas rakyat Gaza telah mengorbankan 43,204 orang rakyat Palestin, termasuk 16,000 kanak-kanak. 101,641 orang rakyat Palestin dilaporkan cedera, manakala 11,000 lain dilaporkan hilang. Secara purata, 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Situasi Gaza malangnya terus meruncing dan seperti mana saya tegaskan, kerana keganasan itu tanpa henti, with impunity dengan izin dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel. Tuan Sri Yang Dipertua, keterangan terperinci boleh saya edarkan, tapi untuk membolehkan
rakyat mengikuti perkembangan, saya telah memilih untuk memberikan penjelasan ringkas dan pendirian Malaysia yang akan kita bentangkan untuk pertimbangan negara-negara Islam dan Arab di Riyadh insya-Allah pada 11 hari bulan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Saya akan menjemput dua orang pembahas, seorang daripada pembangkang dan seorang daripada kerajaan dengan memberikan 5 minit setiap seorang untuk memberikan pandangan. Untuk itu saya mulakan dengan Syed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Tuan Dipertua berdiri bersama saya hari ini untuk memberikan sokongan padu kepada Malaysia bahawa kita mempunyai suara yang tegas dan negara kita yang jauh di sini mempunyai kekuatan apabila kita menyatakan penindasan kepada rakyat Palestin itu antara puncanya adalah kegagalan dunia untuk menghentikan keganasan Israel, walaupun dilihat dalam dunia yang moden ini negara-negara yang maju itu mempunyai pelbagai kekuatan tetapi mereka sangat naif berkaitan kemanusiaan dan telah membiarkan kemusnahan kepada rakyat di Gaza itu. Sidang khas yang akan dihadiri oleh Malaysia ini bagi pihak kami di Perikatan Nasional memohon untuk Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas kita bahawa kita sangat konsisten penindasan kepada rakyat Palestin itu perlu dihentikan segera, termasuklah genjatan senjata yang sepenuhnya yang dipohon oleh pihak berkuasa Hamas di wilayah Gaza itu. Apa yang sedang berlaku di utara, di Jabalia ketika ini, ribuan yang sedang beratur panjang untuk mendapatkan sebuku roti, mereka akan terbunuh sama ada mereka kebuluran ataupun mereka akan dibom oleh rejim Israel yang ganas itu. Keputusan Knesset Israel untuk menutup UNRWA itu perlu dikecam habis-habisan oleh Malaysia dan seluruh dunia. Dan pada hari ini beberapa pandangan saya bahawa kita Malaysia perlu tegas, termasuklah bagaimana Malaysia ingin memberi sumbangan yang lebih kukuh dari segi dana UNRWA itu bagi kita memastikan UNRWA ini dapat diteruskan usaha ataupun bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza itu. Saya mohon untuk Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan jumlah yang akan diberikan kepada tabung UNRWA ini. Yang kedua, saya melihat bahawa kita juga perlu disebut tadi konsistensi. Kita menyatakan bahawa kita tidak akan mengiktiraf Israel ini secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang menjadi polemik sekarang ini perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan ketika mana ramai aktivis Palestin menyatakan kerajaan perlu menyemak kembali penjualan saham MAHB kepada GIP BlackRock ini. Ini telah jelas ya, apabila United Nations Human Rights telah memberi amaran kepada negara-negara ataupun syarikat-syarikat supaya tidak ada hubungan langsung dengan penjualan senjata kepada Israel. Telah diumumkan bahawa GIP telah dipunyai oleh BlackRock dan BlackRock telah pun menguasai saham Lockheed Martin, iaitu antara syarikat pembekal terbesar senjata kepada Israel. Lebih 7.79 pemilikan Lockheed Martin ini. Disebut oleh United Nations Human Rights, states and companies dengan izin, state and companies must end arms transfer to Israel immediately or risk responsibility for human rights violation, yang disebut oleh UN expert. Jadi ini perlu diambil perhatian. MAHB mempunyai risiko untuk didakwa jika diteruskan penjualan saham ini. Mohon Yang Berhormat Perdana Menteri membuat
keputusan tegas bahawa kita konsisten. Kita tidak mahu ada pihak mengatakan ketika kita sedang memberi susu kepada anak-anak di Gaza, dalam masa yang sama kita memberi pisau ataupun hulu pisau itu kepada musuh untuk membunuh anak-anak di Palestin itu. Tuan Ketua, seterusnya saya ingin mohon untuk Yang Amat Perdana Menteri menjelaskan bagaimana operasi Op Ehsan yang dilancarkan di Dewan kita ini beberapa bulan dahulu ataupun lebih setahun yang lalu. Adakah operasi Op Ehsan ini akan diteruskan dan bagaimana keadaan di lapangan di sana sama ketika mana di sempadan Rafah itu masih lagi ditutup, bantuan masih disekat, dan saya yakin kita dapat mengambil semangat sukarelawan seluruh dunia yang cuba masuk ke dalam Gaza, termasuk dalam laporan terbaru Mercy Indonesia yang telah pun diberi mandat oleh kerajaannya untuk membantu di lapangan, di hospital-hospital yang telah lumpuh di Gaza sana. Tuan Yang Dipertua, yang terakhirnya, untuk kita lebih konsisten bagi pihak Malaysia, kita tidak lagi boleh mengatakan bahawa cara untuk penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin dengan two-state solution ini sudah tidak relevan pada ketika ini. Ketika mana two-state solution ini tidak pun sedikit diendahkan oleh Israel. Bahkan dia dengan begitu angkuh untuk mewujudkan Israel Raya yang mereka nak menguasai seluruh sebahagian daripada Asia Barat itu. Dan kenapa kita masih tengiang-yang ataupun kita masih disebut pipi tak mancung, pipi kita ni maknanya cuba untuk hidung tak mancung pipi tersorong-sorong, kita menyebut two-state solution. Padahal Israel tidak mengendahkan, dan kita menyatakan pembebasan Israel, pembebasan Palestin yang mutlak adalah hak rakyat Palestin, dan perjuangan kita yang akan diteruskan yang telah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang Hamas, termasuk Syahid Ismail Haniyeh, Syahid Yahya Sinwar, yang mereka telah pun menjadi pejuang sejati kepada rakyat Palestin. Tuan Dipertua, bagi pihak kami menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Syed. Saya jemput ledang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas penerangan Menteri yang telah disampaikan tadi. Saya amat yakin bahawa ini adalah satu stand pendirian yang sangat baik yang memberikan gambaran bahawa Malaysia terus komited untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bumi Palestin. Dan saya faham dan yakin bahawa apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi untuk mendapat mandat daripada Dewan, daripada rakyat dan bawa ke peringkat antarabangsa, di sinilah tempatnya. Dan saya amat-amat gembira, bangga bahawa hari ini kita ada di Dewan ini dan Perdana Menteri menyampaikan penerangan dan mendapat sokongan daripada semua ahli-ahli Dewan. Tuan Dipertua, banyak telah diperkatakan. Rakan saya daripada SIK tadi pun saya sokong penuh banyak perkara yang telah disebutkan. Dan saya rasa penting untuk kita sebenarnya melihat apakah langkah-langkah seterusnya. Soal kemusnahan, soal pembunuhan, soal genosid, apartheid telah kerap kali dibangkitkan. Dan memang ianya menjadi satu perkara yang kita sedih sangat kerana ianya berterusan berlaku. Tidak ada langsung sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kita menghentikan pembunuhan. Tidak ada satu perkara yang boleh menyebabkan kita boleh menghentikan, boleh memastikan supaya tidak ada kemusnahan. Dan ia tetap berterusan. Sehinggalah keputusan yang terakhir ini, apabila Parlimen Israel, Knessetnya, mengharamkan sebuah agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri, iaitu UNRWA. Ramai yang telah mengutuk dan mengkeji tindakan ini dan menganggapnya ialah satu perkara jenayah dahuluan. Dangerous precedent, unprecedented. Tidak pernah orang mengutuk ataupun mengharamkan sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan ini telah dilakukan oleh pihak Israel. Jadi ini satu flagrant violation of international law. Federal violation of
flagrant violation of UN Charter. Jadi saya setuju sangat-sangat yang Berhormat Perdana Menteri telah sebut tadi bahawa kita sekarang sudah ada satu kekuatan desakan yang kuat untuk menyingkirkan Israel daripada keanggotaan bangsa-bangsa bersatu. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara untuk penjelasan dan juga untuk mendapatkan langkah seterusnya daripada kerajaan dan daripada pandangan Perdana Menteri. Iaitu pertamanya ialah berkenaan dengan pembekalan senjata. Perkara yang kita semua sedar, ianya masih berterusan dilakukan oleh negara-negara bersekutu dengan Israel, membekalkan wang, senjata, dana dan sebagainya. Apakah kaedah kita untuk sanction daripada perkara ini berlaku? Saya mohon supaya ini dibawa ke peringkat tertinggi dalam sidang kemuncak, dalam PBB, untuk kita pastikan supaya ada sanction daripada penggunaan dana ini untuk membekalkan senjata yang akibatnya adalah pembunuhan lebih ramai. Yang kedua ialah saya juga mahu bertanya berkenaan dengan kesepakatan rantau. Kita tahu bahawa gerak kerja langkah yang dilakukan oleh Malaysia sudah pun di peringkat OIC, peringkat PBB, ya, bersama dengan ICJ untuk bawakan isu lagi. Saya rasa saya bangga berkenaan dengan perkara ini. Tetapi apakah tindakan ataupun langkah kita untuk mendapatkan kesepakatan rantau ini? ASEAN, Asia Pasifik dan sebagainya. Sebagai ahli parlimen di sini, ahli parlimen dalam rantau ini, Asia Tenggara, saya berbangga juga bahawa kita telah pun menubuhkan caucus di peringkat Asia Tenggara, ahli-ahli parlimen. Jadi apakah tindakan mungkin di pihak kerajaan untuk juga mewujudkan kesepakatan serantau secara khusus berkenaan dengan isu Palestin? Dan yang seterusnya ialah berkenaan tadi juga yang disebut oleh Yang Berhormat Sikh, bantuan kemanusiaan. Baru-baru ini kita tahu bahawa pihak Singapura juga telah menghantar trench mereka yang terbaru berkenaan dengan bantuan kemanusiaan ini. Tapi kita juga nak mendengar apakah kita juga berterusan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan walaupun mungkin ada halangan-halangan, kerana UNRWA pun telah sekarang ada masalah halangan akibat daripada keputusan Parlimen Israel. Tetapi apakah tindakan kita untuk memastikan supaya bantuan kemanusiaan itu tetap dapat disalurkan kepada mangsa rejim Zionis Israel? Dan terakhir, saya faham tadi Datuk Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyebutkan berkenaan dengan misi untuk sertai kumpulan trust, draft resolusi PBB, nasihat ICJ, obligasi Israel tentang kehadiran PBB, dan juga apakah dalam misi ataupun perbincangan kumpulan tersebut wujudnya usaha untuk menghantar tentera pengaman PBB supaya perkara ini dapat memberikan satu desakan dan juga ada perlindungan kepada rakyat dan bumi Palestin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yang Berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Sikh dan Ledang yang memberikan kerjasama dan penerangan yang akan membantu usaha kerajaan dan pendirian saya di Riyadh nanti insya-Allah. Soal dia, setahun berlalu kenyataan-kenyataan keras telah dilakukan dan kalau setakat Malaysia seperti yang betul tahu berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat atau Perdana Menteri Jepun atau Chancellor Jerman, dan ini bukan perkara yang mudah kerana kita mengambil kira pertimbangan kepentingan pelaburan pekerjaan rakyat. Tapi untuk isu kemanusiaan dan menentang kezaliman, penjajahan, kita tetap berdiri teguh, berprinsip, sehingga juga ada sedikit kerugian umpamanya bila kita putuskan untuk membatalkan semua pendaratan kapal ZIM ke Malaysia yang diizinkan sebelumnya. Tetapi saya ingin memberi jaminan bahawa negara sebagai negara bebas dan merdeka, berdaulat, dan kita punyai prinsip dan pendirian menegakkan keadilan di mana jua hal ini tidak boleh dipertikai. Kita akan terus dengan lebih tegas. Soalan dinyatakannya oleh Sikh dan Ledang tentang dukungan keberadaan UNRWA.
Dukungan kemanusiaan dari segi bantuan wang tunai itu lebih 100 juta ringgit telah dimaklum sebelum ini. Atas usaha Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, kita telah bawa pesakit-pesakit parah, anak-anak terutama, dari Gaza untuk dirawat di hospital tentera. Dan ini akan diteruskan. Khusus untuk UNRWA, setakat ini dana yang telah diperuntukkan dan diserah kepada UNRWA adalah 25 juta ringgit. Dan kita sedang berbincang bahawa Kementerian Luar dan UNRWA untuk melihat keperluan menyegerakan. Di samping itu, pertanyaan tentang bantuan kemanusiaan seterusnya dalam keadaan sekatan-sekatan. Kita terpaksa bergantung utamanya dengan kerajaan Mesir dan keduanya dengan Qatar dan Emirat UAE. Saya akan berunding dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir pada 10 hari bulan. Pertama, mengucapkan terima kasih kerana Mesir beri laluan khas kepada usaha bantuan kemanusiaan Malaysia ke Rafah, tapi sekarang dihalang oleh Israel. Maka bantuan badan risikan dan juga kerajaan Mesir sangat kritikal. Setakat ini kita tidak hadapi apa-apa masalah dengan kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan oleh Presiden. Namun hal ini harus dijadikan suatu strategi utama, terutama negara Arab yang berjiran, kerana penilaian mereka itu akan menentukan sama ada bantuan itu lebih berkesan atau tidak. Saya setuju dengan gesaan kedua-dua ahli parlimen bahawa sebenarnya yang dicadangkan itulah pembebasan mutlak. Tidak ada negara di dunia yang harus mengizinkan penjajahan. Apa yang berlaku di tebing barat, Gaza, wilayah Palestin ini adalah penjajahan. Dan negara Israel itu hanya ditubuh pada tahun 1948. Itu pun atas gesaan kerajaan Inggeris dan sikap conscience Jerman dan Eropah kerana apa yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi dengan negara mereka. Kita semua maklum. Pendirian Malaysia ini terikat dengan secara pragmatik apa yang boleh dilakukan. Kita boleh tuntut apa sahaja. Tetapi pendirian kita mestilah secara konsensus berunding sekurang-kurangnya dengan negeri Arab, negeri Islam dan ruang yang ada dalam PBB. Sebab itu pendirian kita masih tidak berganjak dari pembebasan mutlak. Langkah awal yang disebut ialah two-state solution. Ini tentunya tidak dipersetujui oleh ramai. Saya faham. Termasuk pendirian Hamas pada peringkat awal. Tapi kita juga tahu bahawa Liga Arab telah membuat keputusan bersama Qatar, Mesir dan kemudian Amerika Syarikat, dan Hamas bersetuju sebagai langkah awal tentang pendirian yang sama. Tapi seperti mana disebut oleh kedua-dua yang berhormat tadi, yang menentang keras apa sahaja pengiktirafan, apakah ianya two state, one state, menentang keras kehadiran orang Palestin, itu adalah Israel. Sebab itu kita sebagai satu negara agak bingung. Negara-negara bicara soal demokrasi, hak asasi, keadilan. Negara-negara yang berjuang berhempas pulas menentang kezaliman dan penjajahan masih beri ruang kepada penjajah baru, kezaliman baru, apartheid baru dan genosid. Dan ini bagi saya yang harus disuarakan. Soal penyelesaian itu tentunya akan dirangka oleh rakyat Palestin sendiri bersama dengan rakan-rakan mereka dengan negara jiran. Jadi itu setakat pendirian kita yang munasabah peringkat ini yang kita boleh lakukan. Ada yang mencadangkan tentang kedudukan kita dalam hal syarikat-syarikat. Tan Sri ada betul. Pendirian Malaysia tegas. Tak banyak di negara di dunia ini mengambil keputusan seperti Malaysia lakukan. Janganlah menggesa kita buat lebih daripada itu. Kerana semasa rakan-rakan sebenarnya Muhammad Sheikh tahu
mereka dalam pemerintahan pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan ZIM berlabuh. Kita tidak mengizinkan. Jadi kita ambil langkah lebih daripada itu. Cuma sekarang ini ada bangkitkan soal syarikat-syarikat. Puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dan dagangan dengan Israel. Yang berdagang dengan semua negara termasuk Malaysia. Dan di semua negeri termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Jadi kita kena ambil keputusan yang agak real konsisten. Apakah keputusan kita ini melibatkan bantahan terhadap negara kerana penjualan itu dengan izin negara. Tidak ada penjualan kelengkapan tentera, kelengkapan ketenteraan yang boleh berlaku tanpa izin negara. Mari ini yang kita buat. Setakat yang kita lakukan, saya harap Yang Berhormat faham. Ya. Saya juga bertanggungjawab untuk menjaga bukan sahaja keamanan, tapi kepentingan rakyat dan negara ini. Jadi janganlah kita, kalau kita cadang, dia bukan satu syarikat. Saya nak sebut di sini, kalau nak jadikan ini hujah, kita boleh sediakan ruang di Parlimen. Berapa puluhan syarikat-syarikat bertapak di semua negeri di Malaysia ini yang punya kaitan cara langsung atau tidak langsung, termasuk sama ada kelengkapan atau parts atau saham, senjata dan syarikat yang ada kepentingan dengan Israel. Jadi keputusan itu harus keputusan yang tidak hanya retorik untuk menarik perhatian orang ramai. Ya. Kerana dari segi ketegasan, saya bukan nak astagfirullahalazim, bukan nak takabur. Saya telah mengambil langkah yang melampaui kesanggupan banyak negara-negara. Ya. Dan ramai rakan-rakan dari negara ya, yang mengingatkan saya tentang risiko ini. Pagi tadi, saya berbincang dengan Menteri Luar tentang kenyataan-kenyataan kita dan bagaimana menangani supaya Malaysia ini tidak terjejas. Kalau sudah baca buku-buku terakhir tentang peranan beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, berapa pemerintahan yang mereka gulingkan kerana pendirian yang tegas yang mereka anggap bertentangan dengan sikap dan pendirian mereka. Ini risiko yang saya fikirkan, saya tidak ketepikan. Tapi yang saya mohon dalam hal ini, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Sik dan Ledang kerana ada kesepakatan. Kita bawa mesej ini dulu dan kita lihat berapa kekuatan. Kita runding dengan tegas. Sebab itu di Mesir, insya-Allah petang ini ke negeri China, tentu saya akan terima kasih kerana kenyataan Presiden Xi Jinping di sidang BRICS di Kazan itu sangat tegas. Sangat tegas negara China. Saya akan berikan dukungan kita terhadap kenyataan dan bergesaan supaya sesuatu yang lain tambahan dilakukan. Sudah juga tahu tentang kehadiran kita di BRICS kerana sikap negara selatan yang telah kuat bersuara sekarang. Dia tidak lagi seperti dulu. Jadi strategi kita lebih baik membina kekuatan dalaman dan kekuatan bersama negara-negara, sama ada Arab atau Islam atau Global South, negara-negara selatan yang punya kekuatan. Saya rasa itu lebih realistik melihat kepada permasalahan dunia yang rencam dan rumit yang ada sekarang. Saya faham tekanan yang diberikan dan saya tidak memperkecil kerana mungkin dari hasrat yang sungguh-sungguh kerana kita rasa resah dan sedih terhadap apa yang berlaku setiap hari. Ya. Belum pernah berlaku dalam sejarah moden apa yang dilakukan ke atas orang rakyat Palestin. Mana orang-orang yang biadab dan gila sahaja, bagi saya lah, pendapat saya. Jangan sebutlah soal demokrasi hak asasi yang mampu melihat dan mengizinkan dan memberi hujah mempertahankan kezaliman ini. Dari bab ini saya ucap ribuan terima kasih tentang pendirian yang telah diberikan. Saya hanya ambil kesempatan yang akhir di sini, iaitu tentang kedudukan rakan-rakan kita, tentera Malaysia, Malbat di Lubnan. Kita melalui Menteri Pertahanan berhubungan dengan petugas di sana hampir harian, melihat keberadaan mereka, keselamatan mereka.
Tapi ini kita terikat dengan UNIFIL, pendirian Pertubuhan Bersama Bersatu. Dan setakat ini, Duta Besar masih di Beirut, masih memantau keadaan dan ada giliran penukaran pasukan yang ada kepada pasukan baru kerana tamat tempoh. Dia yang akan tiba di sini di sekitar 6 hingga 19 November dan kemudian penggantian kumpulan kemalbat yang lain. Malaysia bersama-sama 33 buah negara adalah penyumbang anggota UNIFIL. Yang lain telah membuat kenyataan bersama yang diterajui oleh Poland mengecam tindakan serangan Israel. Tan Sri ini betul. Negara kuasa besar pun dalam sejarah mutakhir tidak segila dan sekejam dan sezalim Israel seperti yang berlaku sekarang. Jarang dalam sejarah kita lihat umpamanya sanggup mengenepikan semua peraturan dunia, semua hukum dan undang-undang, sehingga melibatkan risiko ke atas petugas-petugas PBB di Lebanon. Sebab itu atas inisiatif Poland, kita menyokong dan melakukan kenyataan bersama oleh 33 buah negara yang mengutuk serangan itu dan tetapi sementara itu tetap mempertahankan keperluan mengekalkan UNIFIL untuk keselamatan rantau yang bertelagah selama ini. Jadi ini pendirian kita tentu ada yang menggesa supaya kita menarik balik pulang, tetapi pendirian kita adalah pendirian bersama dengan pasukan UNIFIL dan kita buat keputusan bersama. Malaysia, Indonesia dan pasukan Malaysia itu disertai oleh Brunei dan ini pendirian bersama yang kita ambil. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan semua ahli yang berhormat termasuk 2 jurucakap dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahli yang berhormat, sekian sahaja penerangan daripada yang berhormat Perdana Menteri. Silakan. Pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, kita mulakan pertanyaan bagi jawab lisan dengan saya menjemput Datuk Larry Sung Julau. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Tan Sri Speaker, di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 sehingga 30 hari bulan September 2024 bagi Sarawak 524 daripada 902 menara komunikasi baharu telah siap dibina dan beroperasi. 4,376 daripada 4,386 stesen pemancar sedia ada telah pun dinaik taraf dan 151,695 daripada 207,135 premis telah tersedia dengan capaian gentian optik dan kesemua 523 lokasi telah menikmati perkhidmatan internet menggunakan teknologi satelit dengan izin broadband wireless SSB LWA. Khusus bagi Parlimen Julau pula, 5 menara komunikasi baharu telah siap dibina dan beroperasi. 43 stesen pemancar sedia ada telah dinaik taraf dan 952 premis telah tersedia dengan capaian gentian optik dan 46 lokasi telah dapat menikmati perkhidmatan internet BWA di bawah inisiatif Pelan Jendela Fasa 1. 43 lokasi juga telah dikena pasti di bawah inisiatif Pelan Jendela Fasa 1 dalam kawasan Parlimen Julau dan kesemua inisiatif ini sedang dalam pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat sehingga penghujung tahun 2025. Selain daripada inisiatif Pelan Jendela,
Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority SMA dan juga Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC juga sedang melaksanakan inisiatif pembinaan 600 buah menara baharu Smart 600 dengan izin bagi menambah baik liputan internet di Sarawak. Sehingga 30 September 2024, sambungan internet di 19 lokasi telah dipertingkatkan melalui pembinaan menara baharu yang telah siap beroperasi, manakala 25 buah menara dalam peringkat pelaksanaan di bawah inisiatif Smart 600 di kawasan Parlimen Julau. Oleh sebab Yang Berhormat minta tentanglah lokasi-lokasi yang perlu dipertingkatkan sambungan internet. Jadi saya juga telah sediakan lokasi-lokasi yang telah dikenepasti di bawah jendela fasa 1 dan juga smart. Tetapi senarai ini sangat panjang kerana ada 70 lokasi dalam 4 muka surat. Jadi saya minta keizinan untuk serahkan senarai ini kepada Yang Berhormat selepaslah sesi soal jawab. Kerajaan melalui MCMC komited untuk menambah baik perkhidmatan internet dan juga infrastruktur komunikasi di seluruh negara. Berdasarkan aduan yang diterima daripada orang ramai dan dapatan oleh MCMC mengenai isu liputan yang didapati serta perancangan berterusan, beberapa penambahbaikan akan dilakukan termasuk mengenai pasti lokasi yang bersesuaian untuk dimasukkan dalam jendela fasa 2 pada masa yang akan datang. MCMC juga sedang meneliti perkembangan teknologi baharu termasuk direct to device dengan izin yang menggunakan teknologi satelit low Earth orbit LEO bagilah penyediaan perkhidmatan internet yang boleh memberi manfaat kepada penduduk di luar bandar dan kawasan pendalaman. MCMC juga akan sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan terutamanya Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Jabatan Tanah dan Survey serta SMA dalam pelbagai sesi mesyuarat bengkel juga lawatan tapak sebagai salah satu kaedah fasilitasi untuk menyelesaikan isu dan cabaran di lapangan bagi memastikan keseluruhan perancangan berjalan secara lancar. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Julau. Okey, terima kasih Tan Sri dan terima kasih Menteri untuk jawapan tadi. Saya amat bersetuju dengan Menteri tadi ada berkata untuk gunakan low orbiting satellite kerana teknologi ini boleh diguna pakai tanpa tower cell. Dan saya nak tanya bilakah kementerian boleh melaksanakan teknologi baru ini kerana saya nampak di Sarawak ataupun di mana-mana negeri yang belum ada full coverage liputan seluruhan di kawasan pedalaman, selalu ada banyak cell tower dari MCMC ataupun cell tower daripada SMA dan kos itu yang begitu tinggi dan adalah satu fix sunk cost. So kalau kita boleh transition dengan izin kepada itu low orbiting satellite, mungkin kita ada satu teknologi yang lebih efektif dan kos yang rendah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Memang bagaimana kita mengguna pakai teknologi terbaru sepertilah direct to device, satellite, ini adalah dalam pertimbangan MCMC. Untuk makluman yang berhormat, MCMC bentuklah jendela fasa 2 telah lebih menggena pasti di seluruh negara 2,700 lokasi yang perlulah tambah baik liputan internet. Dan antaranya sekarang kami telah dalam proses untuk menggena pasti teknologi yang paling sesuai untuk setiap satu lokasi dan supaya bahawa pada semasa kita melancarkan jendela fasa 2 ini kami bolehlah mengguna pakai teknologi terbaru dan kita harap bahawa keputusan boleh dibuat pada tahun depan. Dan selain daripada itu kita juga faham MCMC pun sedar bahawa di Sarawak kami juga ada banyak walaupun menara komunikasi itu telah siap bina tetapi remain tidak beroperasi ataupun di Sarawak kita panggil naked tower. Jadi kami juga MCMC telah bagi arahan kepada service provider kalau menara tu sudah siap bina dan serah kepada
service provider, dalam tempoh masa 6 bulan mereka perlu pastikan bahawa kalau the preferred solution is not available yet seperti fiber, mereka perlulah bagi interim punya solution sepertilah menggunakan pakai satellite sebagailah satu backhaul supaya kita tak bazirkan. Infrastruktur sudah ada. Dari sekarang MCMC pun telah buat POC denganlah menggunakan pakai satelit sebagai backhaul dan saya rasa performance-nya cukup baik dan kita harap bahawa kami akan lancarkan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih yang berhormat. Tanya. Sila kuliah Benar Baru. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya, ada keenganan terutamanya daripada pihak swasta untuk memberikan tanah untuk mendirikan menara liputan ataupun pencawang di mana kawasan-kawasan tersebut sepatutnya diadakan pencawang ataupun menara untuk mendapatkan liputan. Jadi soalan saya, apakah kaedah daripada kementerian untuk mengatasi masalah-masalah sebegini? Sebab di kawasan saya banyak berlaku mana pihak swasta enggan memberi kawasan untuk mendirikan menara. Dan soalan kedua ialah berapa unitkah Starlink yang telah dipasang untuk IPT ataupun sekolah untuk menaiktarafkan liputan? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Pertama tentang isu tapak. Memang di seluruh Malaysia kami pun menghadapi isu ini dan sebenarnya kami serah kepada kontraktor untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi memang kita perlu akui bahawa kami pun tak boleh serah kepada kontraktor 100%. Jadi kita perlukan bantuan daripada kerajaan negeri dan juga daripada PBT dan jugalah penjabat tanah dan daerah supaya kita boleh atasi isu tersebut. Kalau tapak yang sesuai adalah tapak yang dimiliki oleh swasta, sama ada individu, syarikat dan sebagainya, kontraktor perlu bagilah sewaan kepada pemilik tapak, tetapi pada kadar yang munasabah. Jadi kita perlu bantuan daripada kerajaan negeri, Jabatan Tanah dan Daerah dan jugalah wakil rakyat untuk kawasan itu untuk juga sama-sama mencari penyelesaian yang memuaskan. Kerana lokasi untuk sesuatu menara itu sangat-sangat penting. Kalau kita tak mendirikan ataupun membangunkan menara di lokasi yang kita tentukan tersebut, dia punya fungsi untuk membagilah liputan internet yang memuaskan itu akanlah kena affected, terkesan. Jadi kami harap bahawa kita boleh dapat sokongan daripada kerjasama daripada semua pihak untuk sama-sama mengatasi isu seperti ini. Selain daripada itu, tentanglah isu berapa banyak unit Starlink telah dipasang di IPT. Sebenarnya kebanyakan IPT ini mereka berada di kawasan berpenduduk, kawasan bandar ataupun suburban. Jadi untuk satelit, kami pakai satelit, saya percaya bahawa dia adalah salah satu kaedah, tetapi dia tak semestinya perlu merupakan the only one solution, solusi yang tunggal sahaja. Jadi kami akan dibawalah juga diumumkan oleh PMX bahawa di bawah belanjawan 2025 MCMC akan bekerjasama dengan KPT untuk menggenapasi kaedah yang paling sesuai untuk diguna pakai di sesuatu IPT untuk pastikan keberkesanan kaedah yang diguna pakai. Untuk senarai yang terperinci, saya akan serah kepada yang berhormat secara bertulis. Terima kasih yang berhormat. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Afnan Hamimi, Datuk Taib Azimuddin Al-Ustaz. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Kementerian Belia jarang ditanya. Saya nak tanya soalan kedua. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, Yang Berhormat Al-Ustaz, untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan. Untuk pengetahuan, pada tahun 2024, Kementerian telah pun memperuntukkan sejumlah 7.4 juta ringgit bagi pembangunan sukan bermotor di negara ini, merangkumi perbelanjaan mengurus, dana sukan komuniti, geran padanan sukan dan kumpulan wang amanah sukan negara. Peruntukan ini adalah untuk kita laksanakan program-program pemekasaan merangkumi penganjuran pertandingan di peringkat kebangsaan. Contohnya seperti mini bike dan push bike serta latihan kemahiran asas perlumbaan, go-kart, rally, drift, cup prix, pocket bike dan motocross. Selain daripada itu, turut dilaksanakan adalah bengkel pemurnian modul disiplin sukan enduro
khusus marshal dan khusus pemanduan selamat. Sebanyak 13 siri kejohanan kebangsaan dan antarabangsa bagi mempromosikan sukan bermotor turut dilaksanakan di Sepang International Circuit iaitu SIC Ovale Junior 2024, Malaysia Championship Series 2024 dan Malaysia Superbike Championship. Kementerian Berhasrat untuk memberi fokus kepada pembangunan kemudahan sukan motocross di seluruh negara melalui kerjasama dengan kerajaan negeri. Buat permulaan sebagai contoh, kementerian telah pun memperuntukkan RM400,000 kepada Majlis Sukan Negeri Perlis untuk menaik taraf litar motocross di Sungai Batu Pahat Kanga, Perlis. Mana-mana cadangan permohonan pembinaan atau naik taraf infrastruktur atau litar sukan pemotoran ini tertakluk pada beberapa kriteria minimum di bawah pemantauan khusus oleh Persatuan Permotoran Malaysia MAM. Selain itu, isu tapak juga mesti diselesaikan terlebih dahulu seperti mana yang telah ditetapkan dalam garis panduan bagi cadangan penyediaan anggaran perbelanjaan setuan tahun 2024 dan garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 2021-2025. Syarat tersebut ialah tapak atau tanah perlu didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dengan memperoleh pengesahan pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian bahawa tapak adalah bebas bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak tanah projek seperti setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baru. Di samping itu, tapak atau tanah tersebut hendaklah berstatus hak milik kekal dan sebarang permohonan juga perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Negeri sebelum diangkat untuk kelulusan pembinaan. Terima kasih. Baik, saya jemput Ustaz. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormati Malam Menteri. Tuan Yang di-Pertua, sukan bermotor ni dah jadi seperti sukan rakyat. Dia dah jadi macam bola sepak. Di semua tempat kebanyakannya orang ada sukan permotoran sama ada secara sah ataupun secara tidak sah. Namun isunya Tan Sri Yang di-Pertua ada 3 perkara. Yang pertama, cukai peralatan keselamatan menunggang ni tinggi, Yang Berhormat. Walaupun kita bagi latihan cara menunggang dengan betul, dengan selamat, tapi dia nak beli barang-barang yang safety equipment dengan izin ni, harga dia mahal, cukai dia tinggi. Maka pilihan dia kena beli barang yang murah dan dia low quality dan memberi risiko kepada peserta sukan permotoran. Itu satu perkara yang saya rasa kerajaan perlu tengok semula. Yang kedua, penganjur sukan bermotor ni Yang Berhormat Timbalan Menteri, selain daripada syarikat ataupun pihak yang besar, dia juga dijadikan acara kecil-kecilan di peringkat komuniti. Ada penganjur-penganjur yang tak patuh penganjuran sukan ni buat di tempat yang tak selamat. Tapi itulah pilihan yang ada sebab dia diminati oleh ramai macam bola sepak. Dan akhir Tan Sri Pertua mengenai modifikasi enjin badan motosikal ini, apabila peserta ni nak masuk sukan bermotor, dia akan modify motor tu. Jadi ada pengeluar ataupun pengedar barang-barang ini yang menjual barang itu ataupun yang modifikasi motor tu kepada orang yang bukan ahli sukan permotoran. Ia menyebabkan berlaku lumba haram dan pelbagai kejadian yang kita tak ingini. Apa tindakan kerajaan untuk mengawal aspek-aspek ini? Terima kasih Tan Sri Pertua. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, Berhormat, kita kena bahagikan antara dua. Yang satu, kalau kita sebut sebagai sukan, haruslah ada penganjuran yang selalunya melibatkan terutama sekali pihak persatuan seperti MAM dan sebagainya untuk memastikan apa-apa penganjuran menepati kriteria dan juga spesifikasi keselamatan yang ditetapkan. Sebab itu sebelum ini banyak berlaku kes-kes di mana bila ada penganjuran sukan bermotor, tak kira sama ada 2 roda atau 4 roda, kita terima berita-berita yang melibatkan musibah sama ada terhadap peserta maupun pada penonton. Dan kebanyakan dalam situasi tersebut kita dapati bahawa tidak menepati kriteria seperti yang disebutkan oleh Alustar tersebut. Dan ini sebabnya kita menggalakkan supaya mana-mana pihak penganjur yang ingin menganjurkan aktiviti yang melibatkan sukan bermotor haruslah merujuk dahulu kepada setiap agensi yang tersedia, termasuk JBJ dan juga Suruhjaya Sukan sendiri dengan
tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meliputi aspek keselamatan tersebut. Ini harus kita beri perhatian. Soal cukai dan modifikasi itu tentu sekali kita perlu rujuk kepada Kementerian, pertama Kementerian Kewangan, yang kedua adalah Kementerian Pengangkutan. Namun untuk isu penganjuran yang tidak patuh pada aspek keselamatan, memang kita beri teguran dan kita juga minta supaya Persatuan Pemotoran Malaysia itu sendiri, MMA, boleh selepas ini memastikan bahawa ada reach out dengan izin dilakukan terhadap lebih banyak orang kata pengendali-pengendali acara yang bersifat daerah atau lebih dekat dengan komuniti. Kita terima sebelum ini banyak teguran ataupun banyak aduan di mana sedikit sukar untuk kumpulan-kumpulan ataupun penganjur-penganjur kecil ini menepati aspek keselamatan. Jadi kita perlu lakukan lebih banyak engagement, terutama sekali pada persatuan. Terima kasih. Baik, saya nyebut Tenggara. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya adalah, apakah wujud dana galakan daripada Kementerian Belia dan Sukan kepada NGO-NGO yang berkaitan dengan sukan permotoran ini untuk mengajukan acara-acara sukan permotoran? Dan yang keduanya, adakah ataupun bagaimanakah kaedah untuk memohon bantuan daripada KBS ini berkaitan dengan maintenance gelanggang sukan permotoran yang sedia ada? Contohnya di Bandar Tenggara, kawasan saya, ada sukan motocross, tetapi apabila kita nak menganjurkan sukan ini, kita terpaksa keluarkan modal sendiri. Jadi minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Dalam soal penyelenggaraan, kita bergantung dahulu kepada sama ada litar tersebut dimiliki oleh pihak persendirian swasta ataupun dimiliki oleh pihak kerajaan, sama ada persekutuan ataupun negeri, maupun menerusi majlis pihak kuasa tempatan. Apa sekalipun, kalau dimiliki dan diurus dan disenggara oleh agensi sama ada kerajaan, persekutuan ataupun negeri, kita memang boleh buka permohonan seperti biasa mengikut tata cara yang dibenarkan. Manakala bagi soalan yang pertama tadi berkait dengan penganjuran, kita tidak ada dana yang khusus. Kita tidak ada satu dana yang kita sebut sebagai dana untuk sukan pemotoran. Sebaliknya, yang kita ada adalah seperti yang disebut tadi, kita menggunakan beberapa bentuk dana sedia ada. Antara lainnya adalah geran padanan sukan yang mana kita buka untuk semua pihak, sama ada NGO maupun pihak-pihak syarikat swasta, untuk menganjurkan sebarang kejohanan yang bersifat pertandingan. Ini untuk peringkat kebangsaan, negeri ataupun international, antarabangsa. Yang kedua adalah dana sukan komuniti. Yang ketiga, kita juga buka kawasan, dana kawasan bagi tujuan untuk penganjuran oleh persatuan-persatuan yang berdaftar di bawah PJS. Semua ini adalah untuk semua ini, bagi tahun lepas sahaja, sama ada GPS, DSK, GPS, Geran Padanan Sukan, dana sukan komuniti dan juga kawasan, semua sekali bernilai 7.4 juta tahun lepas saja. Jadi memang ada dana yang agak besar yang kita telah pun peruntukkan untuk kejohanan-kejohanan ini. Jadi yang berhormat, jika ada mana-mana pihak daripada Tenggara ataupun mana-mana pihak yang ingin atau berminat untuk menganjurkan sebarang aktiviti sukan bermotor, boleh terus berhubung dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan. Kita sedia mempertimbangkan dan menyokong seperti mana kita telah pun lakukan sepanjang 2024. Terima kasih Yang di-Pertua. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Jonathan Yassin Ranau. Selamat pagi, Tuan Speaker. Soalan saya di nombor 3. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih YB Ranau atas soalan nombor 3. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, sehingga 3 November 2024 sebanyak RM1.2 juta telah diluluskan oleh KKW untuk Parlimen Ranau bagi tahun 2024. Projek Jalan Perhubungan Desa yang
yang diluluskan adalah di Kampung Tegudon Lama, Kampung Karanaan dan Kampung Senaja Sinsilok. Permohonan-permohonan yang telah dikemukakan akan melalui proses semakan dan siasatan mengikut skop garis panduan JPD yang berkuat kuasa. Permohonan yang dimaksudkan di atas telah disiasat dan untuk makluman yang berhormat, kita hanya ada rekod untuk jalan Kampung Ngiring Ranau saja. Ngiring Ranau yang telah pun disiasat sepenuhnya. Namun permohonan ini akan dipertimbangkan mengikut keutamaan tertaluk kepada ketersediaan peruntukan projek JPD bagi negeri Sabah. Terima kasih Tan Sri Pecah. Baik, Ranau. Terima kasih atas jawapan Perdana Menteri. Tapi kita mau tanya sebenarnya, sebab di Ranau ini kita dapati bahwa projek-projek yang diluluskan itu hanya kepada orang-orang UMNO. 2022, 2023, 2024 orang yang sama. Jadi kalau daripada pejabat parlimen tidak ada diberi pertimbangan. Dan pegawai saya sendiri datang ke pejabat KPLB, hanya yang ditandatangani oleh ketua bahagian UMNO akan diluluskan. Jadi bagaimana kita harus mentadbir daerah kita? Jika masih ada pilih kasih, masih ada pilih bulu, masih tengok siapa rakannya, dan tidak memberi pertimbangan kepada apa yang diminta oleh wakil rakyat, yang diberi sokongan majoriti berpuluh ribu oleh rakyat, tetapi tidak diberi perhatian. Itu soalan saya. Baik. Terima kasih, Menteri. Terima kasih YB Ranau atas jawapan atau soalan tambahan tadi. Untuk makluman yang berhormat dan sidang sekalian, sebenarnya untuk kelulusan sesuatu projek kita tidak pernah mengambil kira parti politik dan sebagainya. Apa yang kita ambil kira adalah dari sudut permohonan yang dikemukakan kepada kita berdasarkan orang kata tarikh masa yang mana permohonan dikemukakan kepada PKN negeri, kepada pejabat daerah dan juga melalui yang berhormat maksudnya YB pun ada yang memohon terus kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Setiap permohonan ni sebenarnya untuk makluman, kalau untuk peruntukan tahun depan kita dah dapat permohonan bermula pada bulan 10 tahun ni. Pejabat daerah ataupun PKN negeri kita telah compilekan, telah pun selaraskan senarai-senarai yang boleh dipertimbangkan berdasarkan siasatan yang dilaksanakan terhadap cadangan-cadangan berkenaan. Dan permohonan-permohonan ini akan dipilih, akan diangkat kepada Jawatankuasa Penilaian Projek, pemilihan dan penilaian projek di KKW. Dan biasanya kita tak pernah jugalah mengambil kira permohonan berdasarkan parti lah. Tetapi kita lebih kepada permohonan-permohonan daripada yang telah diselaraskan di peringkat negeri, maksudnya di peringkat PKN negeri dan juga di pejabat daerah. Terima kasih Tan Sri Ketua. Baik, saya jemput Pasir Salak. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, Menteri. Dalam belanjawan 2025, RM 1.8 bilion diperuntukkan untuk jalan dua bandar dan jalan perhubungan desa melibatkan projek membina dan menaik taraf jalan kampung dan desa. Soalan Pasir Salak, apakah strategi kementerian khususnya bagi menyelesaikan masalah kerosakan perhubungan di kampung orang asli pendalaman, terutamanya di kawasan Parlimen Pasir Salak, di kampung orang asli Cenderung Kelubi, kampung orang asli Redang Punggur dan kampung orang asli Pengkalan Daun. Sekian, terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih YB Pasir Salak. Untuk makluman YB Pasir Salak, memang projek kita menerima peruntukan untuk jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa setiap tahun dan termasuk untuk kawasan orang asli. Dan
pelaksanaan projek ini berdasarkan permohonan yang seperti yang saya maklumkan tadi, yang dihantar terus kepada PKN Negeri, ke pejabat daerah dan juga ada yang permohonan direct kepada kementerian. Dan projek ini disiasat, dinilai dan diberi keutamaan untuk pertimbangan. Untuk kawasan orang asli pun sama. Tetapi untuk kawasan yang dimaklumkan oleh YB Pasir Salak tadi, saya tak ada rekod di sini. Saya akan periksa, saya akan semak dan insyaAllah saya akan bagi jawapan bertulis sekiranya ada dalam senarai perancangan kita ataupun perlu dimohon untuk kelulusan pada masa-masa akan datang. Terima kasih Tan Sri Tuan. Baik, saya jemput Tuan Wan Razali Wano Kuantan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Pat suku lipat. Mohon Menteri jawab soalan nombor 4. Sila Menteri. Hari siang pergi jemputan, hari malam menganyam ketupat. Kepada Yang Berhormat Kuantan, ini jawapan soalan 4. Tan Sri Yang-Di-Pertua, kerajaan telah meluluskan cadangan pelebaran lorong tambahan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK yang akan dilaksanakan oleh pihak AFA Prime Berhad, dahulu dikenali sebagai ANIH dan MTD Berhad, selaku pemegang konsesi Lebuh Raya KL Karak. Cadangan pelebaran Lebuh Raya KL Karak dijangka akan dapat menyediakan lebuh raya yang selesa, cepat, mudah dan cekap bagi menangani isu kesesakan yang berlaku pada musim perayaan, cuti umum dan hujung minggu. Projek pelebaran lebuh raya KLK ini akan melibatkan jarak sepanjang 45.3 km dengan kos keseluruhan berjumlah 2.1 bilion ringgit yang dibiayai sepenuhnya oleh syarikat konsesi lebuh raya. Antara skop kerja pelebaran lebuh raya KLK yang bermula dari Plaza Tol Gombak ke Bentong adalah penambahan 1 lorong daripada 3 lorong sahala sedia ada kepada 4 lorong sahala bagi Seksyen 1 dari Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah dan daripada 2 lorong sahala sedia ada kepada 3 lorong sahala bagi Seksyen dari Genting Sempah ke Bentong. Skop kerja ini juga akan melibatkan pembinaan sebuah terowong 2 lorong yang baru bersebelahan dengan terowong sedia ada arah timur. Berdasarkan kajian perunding trafik, level of services dengan izin LOS akan bertambah baik dari LOS E dan F sedia ada pada hujung minggu kepada level of services C, iaitu pada yang lebih baik selepas siap projek pelebaran lebuh raya KLK ini kelak. Ketika ini pihak syarikat konsesi sedang dalam proses untuk memuktamadkan reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal yang dijangka akan bermula pada Januari 2025, 2 bulan lagi. Kelewatan ini disebabkan oleh pertukaran pemegang saham yang baru saja dimuktamadkan. Berdasarkan perjanjian konsesi, tempoh pembinaan pelebaran lebuh raya KLK adalah selama 4 tahun dan dijangka siap pada tahun 2029. Kementerian Kerja Raya juga sedang melaksanakan kajian kemungkinan pembinaan jalan dari Sempang Pelangai Pahang ke Putrajaya. Kajian ini bagi mencari penyelesaian untuk melengkapkan kesaling hubungan lebuh raya lingkaran tengah utama di samping menentukan laluan alternatif untuk mengurangkan kesesakan pada laluan sedia ada dari pantai timur ke pantai barat Malaysia. Kajian telah diluluskan dalam rolling plan keempat dan peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit telah diberi. Kajian ini telah mula pada 12 Ogos 2024, dijadual siap pada 12 Ogos 2025. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuantan. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Merujuk kepada kajian, kemungkinan kajian pembinaan jalan raya Putrajaya Simpang Pelangai tadi, suka saya mencadangkan ianya bukan sekadar laluan alternatif tetapi terus kepada pembinaan lebuh raya kedua sebagai plan jangka panjang untuk kegunaan warga Pantai Timur. Salah satu punca kesesakan juga berpunca daripada 3 tol yang ada sekarang, iaitu Tol Karak, Tol Bentong dan Tol Gombak, kerana pengguna terpaksa beratur panjang untuk membuat bayaran. Jadi soalan saya,
bagi perancangan jangka pendek, adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan tol tersebut daripada 3 kepada 1 di mana-mana lokasi yang dipikirkan sesuai, juga selaras dengan manifesto PRU 15PH itu sendiri, iaitu pengurangan 18% kadar tol plus dan juga LPT2. Terima kasih. Sila Menteri. Lebuh Raya KL Kara ini beroperasi secara sistem tol terbuka ataupun open system, Tan Sri Yang Pertua. Jadi sebarang penggabungan plaza tol daripada 3 pada 1 ia menyebabkan implikasi pada perjanjian yang telah ditandatangani. Walaupun demikian, kita telah menyatakan tadi bahawa kemungkinan kajian akan mewujudkan satu lebuh raya baru daripada Sempang Pelangai ke Putrajaya. Walaupun demikian, kajian itu dalam masa setahun melibatkan banyak perkara. Antara perkara yang dikaji, kajian guna tanah, sebab melalui hutan simpan kekal. Kemudian kajian sosioekonomi, kajian trafik, sistem pilihan saringan impak alam sekitar dan lain-lain. Kemungkinan ia jika telah dipersetujui akan dibina secara BOT dengan izin build, operate, transfer dan bukan daripada dana kerajaan. Dengan lain perkataan, akan ada lagi lebuh raya bertol daripada Sempang Pelangai ke Putrajaya jika kajian itu menetapkan ianya boleh dilaksanakan. Terima kasih. Baik, saya jemput Bentong. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya telah mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Jadi saya ada 3 soalan. Yang pertama, jika pihak konsensi yang mengeluarkan modal sebanyak RM2.1 bilion untuk tambahan lorong KLK ini, adakah tol akan dinaikkan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bilakah pembinaan ataupun projek untuk lingkaran tengah utama dari Bentong ke Pelangai akan dibuat? Yang ketiga, apakah cara lain untuk mengatasi kesesakan dalam jangka masa pendek ini? Kerana kalau dilihat projek ini mengambil masa 4 tahun. Jadi apakah peranan Israel dalam situasi ini? Terima kasih. Baik, Menteri. 4 soalan Tan Sri. Tak apalah, antara yang saya nak jawab ialah mengenai lebuh raya cadangan Bentong ke Pelangai. Kita telah siap membuat kajian dan kita telah menghantar kepada Kementerian Ekonomi. Jika tidak diluluskan dalam RP5, mungkin akan diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-13 yang bermula penyediaannya pada awal tahun depan, pada suku kedua tahun depan. Mengenai perkara yang kita laksanakan untuk jangka pendek, antaranya ialah kita meletakkan kon yang tertentu, persimpangan Mempaga, Central Spine Road ke pusingan UMRSM Bentong misalnya. Kemudian kita letakkan kon disusur naik ke Genting Highland. Kemudian ada lane channelization atau dengan bahasa Melayunya penjajaran lorong di Plaza Tol Gombak, ya. Kemudian kita tambah lorong tambahan untuk membayar tol di Plaza Tol yang berkaitan. Selain pada itu, untuk masa depan 665 km ECRL, iaitu kereta api East Coast Rail Link, dijangka akan mengurangkan kadar trafik kenderaan di jalan biasa kurang 30 ke 40%, Tan Sri. Kerana rakyat akan menggunakan ECRL yang melalui Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, ada 21 stesen, ya, daripada Kota Baru, Cukai, Gombak, Kelang. Ini semua usaha kerajaan kita untuk membantu rakyat di kawasan yang berkaitan. Terima kasih. Baik. Seterusnya saya jemput Datuk Syamhul Kaha bin Muhammad Deli Jempol. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan jempol nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat jempol secara bersekali dengan beberapa soalan berikut kerana melibatkan isu dan persoalan yang sama. Pertama adalah soalan nombor 15 daripada Yang Berhormat Gopeng bertarikh 4 November. Soalan nombor 19 yang juga daripada Yang Berhormat Gopeng 7 November. Soalan nombor 41 daripada Yang Berhormat Kuala Pilah pada 7 November. Dan soalan nombor 13 daripada Yang Berhormat Tenggara bertarikh 19 November. Silakan. Tan Sri Yang Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kerajaan Madani kekal komited membangunkan kawasan perbandaran yang mampan dan lestari alam. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Lanskap Negara JLN telah pun menjadikan dasar lanskap negara 2.0 sebagai keutamaan bagi memacu pembangunan dan pengurusan lanskap yang komprehensif, selamat serta memperkayakan biodiversiti bandar ke arah mencapai Malaysia negara mampan. Dalam hubungan ini, KPKT melalui JLN dan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara telah pun melaksanakan program penghijauan negara dengan menanam pokok-pokok teduhan bagi menyediakan kawasan perbandaran yang berdaya huni, teduh dan menerapkan aspek terapi dan juga indah serta menangani impak daripada perubahan iklim. Untuk makluman, pada masa ini sebanyak 89 daripada 156 PBT telah pun mempunyai jabatan ataupun unit lanskap yang sendiri yang berfungsi untuk menguruskan pembangunan lanskap bagi memastikan kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan pokok dijalankan secara berterusan. Bagi PBT yang tidak mempunyai jabatan ataupun unit lanskap masing-masing, fungsi ini telah dilaksanakan oleh unit teknikal yang berkaitan di PBT. Daripada 89 PBT ini, hanya 18 pegawai di 11 PBT yang telah pun ditauliahkan sebagai arboris ataupun pakar pokok dan masih aktif berkhidmat. Dalam usaha ini, untuk memperkasakan aspek pengurusan dan penyelenggaraan pokok-pokok di kawasan perbandaran di negara ini, KPKT amat menggesa agar setiap PBT mempunyai sekurang-kurangnya seorang arboris menjelang 2030. Berhubung isu pokok tumbang, KPKT memandang serius terhadap perkara ini yang juga telah pun merisikokan keselamatan orang awam. Antara punca insiden ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh pokok-pokok yang telah pun tua di kawasan-kawasan perbandaran. Justru itu adalah ada beberapa tindakan yang telah pun diambil oleh KPKT. Pertamanya, program penilaian dan rawatan kawasan hijau. Ini memfokuskan kepada pokok-pokok ameniti ataupun pokok-pokok tua yang berisiko dan juga berpenyakit yang mengundang bahaya. Seterusnya, penyediaan lebih 10 garis panduan dan manual pengurusan pokok sebagai rujukan pihak PBT. Dan yang ketiganya, pemerkasaan kemahiran pegawai-pegawai di kalangan kaki tangan PBT yang diberikan platform pembelajaran dan latihan kepada pegawai-pegawai ini melalui latihan-latihan teknikal dan akan terus dilaksanakan di bawah Institut Latihan KPKT ataupun IKPKT. Peserta-peserta akan diberikan pendedahan berkaitan teori dan sesi hands-on meliputi aspek penanaman dan pengurusan serta penyelenggaraan pokok-pokok ameniti berdasarkan kepada kaedah arboriculture dan horticulture melalui model pendidikan dan juga pengajaran yang sudah pun dirancang di bawah modul Master Gardener. Yang keempat, Datuk Seri Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua adalah kursus pengurusan pokok di mana JLN, Jabatan Lanskap Negara, telah pun menganjurkan kursus-kursus berkaitan pengurusan pokok secara fizikal dan juga di atas talian kepada pegawai-pegawai dan juga pihak di peringkat PBT. Antaranya adalah seminar pengurusan lanskap yang dilaksanakan setiap tahun dengan penglibatan khusus daripada semua PBT di Malaysia. Pada masa yang sama, Datuk Seri Tan Sri Yang Dipertua, sebagai jaminan dan komitmen kementerian, KPKT melalui JLN telah pun bersama-sama dengan pihak PBT melaksanakan, mengambil langkah waspada dalam menyelenggarakan pokok-pokok di bawah kawasan perbandaran ini dengan pematuhan, memastikan pematuhan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa ataupun Akta 172, khususnya pada Seksyen 35A Perintah Pemeliharaan Pokok dan juga Seksyen 35H yang memastikan bahawa mana-mana pokok yang mempunyai lilitan melebihi 0.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak PBT, seperti mana pokok yang hampir mati ataupun yang telah mati dalam situasi yang boleh mendatangkan bahaya. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih.
Baik, Jempol. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan dan penjelasan tadi. Yang mana khusus tentang yang saya tanya tentang pakar pokok bertauliah ataupun arboris. Terima kasih atas inisiatif KPKT yang mana dalam usaha untuk menempatkan seorang arboris di setiap PBT di seluruh negara kita. Jadi soalan tambahan Jempol, selain menambah baik pengurusan dan penyelenggaraan lanskap di setiap kawasan perbandaran, apakah lagi tindakan kementerian untuk memastikan setiap bandar dan pekan di seluruh negara selamat dan berdaya huni? Terima kasih. Ya, Menteri. Tan Sri dan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Kementerian melalui Jabatan Landscape Negara sebenarnya telah pun mengadakan beberapa program pembangunan landscape dan antaranya adalah program landscape perbandaran yang bermula daripada rancangan Malaysia ke-11. Dan program ini adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran hijau pada masa yang sama, mengurangkan kesan pulau haba supaya persekitaran bandar kita lebih kondusif dan sesuai untuk didiami dan menghubungkan nodis-nodis utama kawasan-kawasan tumpuan dalam perbandaran di dalam sistem jaringan hijau. Tuan Yang Dipertua, sehingga kini untuk makluman ahli yang berhormat terdapat 10 projek landscape perbandaran yang telah pun dilaksanakan di seluruh negara mengambil kos pembangunan daripada 5 juta sehinggalah ke 48 juta dan itu pun adalah bergantung kepada keluasan sesuatu taman ataupun kawasan tersebut dan juga kelulusan Kementerian Ekonomi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Bertua, jawapan daripada Menteri tadi memang panjang dan susah saya nak ambil di mana ni. Dan terima kasih kepada Jabatan Landscape Negara atas peranan yang dimainkan. Insiden pokok tumbang semakin menjadi-jadi dan bukan ancam keselamatan pengguna jalan raya dan sebagainya. Soalan saya, selain daripada penyediaan kontraktor dan pakar pokok untuk kerja penyelenggaraan pokok, adakah ada kajian penilaian terhadap tata cara penanaman pokok, tata cara serta lokasi yang bersesuai di PBT ini? Dan apakah fokus utama dasar landscape negara 2.0 untuk memampankan pengurusan landscape negara dan mengurangkan kemalangan pokok tumbang di kawasan PBT? Terima kasih. Sila Menteri. Tan Sri dan Ketua Ahli Yang Berhormat, saya ingin menjawab tentang fokus utama dasar landscape negara. Kita ada 2 fokus utama. Pertamanya adalah melihat kepada teras 2 yang berkaitan dengan pembangunan landscape yang lebih mapan, yang menekankan pembangunan secara menyeluruh dengan memberikan penekanan kepada 3 strategi, iaitu memantapkan dan memperkasakan serta memperluaskan rancangan pengurusan landscape negara serta memperkukuhkan sumber dana. Yang kedua, teras yang ketiga, iaitu berkaitan dengan landscape pemangkin kesejahteraan masyarakat. Tan Sri Yang Dipertua, berkaitan dengan apa lagi usaha-usaha yang telah kita lakukan. Sebenarnya di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini melalui JLN khususnya telah pun menyediakan pelbagai garis panduan dan manual pengurusan landscape dan pokok-pokok teduhan di pinggir jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Kalau berdasarkan maklumat yang saya ada ni, Tan Sri Yang Dipertua, ada kurang lebih 15 buku garis panduan dan juga manual yang memberikan panduan-panduan kepada pihak PBT. Dan seterusnya melalui JLN juga bersama-sama dengan pihak PBT, kementerian ini dan juga pihak berkuasa tempatan sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko pokok tumbang dengan pelaksanaan beberapa perkara. Pertama adalah memastikan PBT dan juga pemilik premis mematuhi Akta Perancangan Bandar dan Desa ataupun Akta 172. Keduanya pemerkasaan kemahiran pegawai-pegawai dan juga yang kita sebut kaki tangan PBT yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, termasuklah kita memberikan latihan di bawah Institut Latihan KPKT, IKPKT. Ketiganya, kita menganjurkan kursus-kursus berkaitan pengurusan pokok sama ada secara fizikal dan juga atas talian. Dan yang akhir sekali, KPKT juga melalui JLN dan juga pihak PBT sentiasa melakukan program penilaian dan rawatan kawasan hijau. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Baik, saya jemput Dato' Angi Ngau Baram. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan nombor 6. Sila Menteri. Tan Sri Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat,
Baram, projek Sarawak Sabah Link Road atau SSLR melibatkan dua fasa yang bertujuan membina satu jalan raya yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa perlu melalui negara Brunei Darussalam, Tan Sri. Ia melibatkan kawasan Limbang, kawasan rakan saya sebelah ni, Timbalan Menteri Pengangkutan, kawasan Lawas dan juga kawasan Baram. Projek Sarawak Sabah Link Road SSLR lawas ke persimpangan Long Lopeng atau juga disebut sebagai projek SSLR Fasa 1 telah mula dilaksanakan pada bulan Ogos 2021. Jajaran projek bermula di Kampung Gelugus Lawas sehingga ke persimpangan Long Lopeng dengan anggaran panjang 77 km. Projek kini telah mencapai 40% pelaksanaan di tapak setakat bulan Oktober 2024 dan dijangka siap pada bulan November 2026. Selain itu, projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 yang telah diluluskan pada tahun 2023 yang lalu telah dikeluarkan surat setuju terima SST pada bulan Mac 2024. Projek ini melibatkan 4 pakej dan jajaran sepanjang anggaran 322 km. Status terkini bagi projek SSLR Fasa 2 adalah sedang di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey JTS Negeri Sarawak dan pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang telah selesai urusan pengambilan tanah. Tempoh pelaksanaan projek SSLR Fasa 2 dijangka selama 5 tahun. Kementerian Kerja Raya amat menghargai sokongan yang diberikan oleh Ahli Yang Berhormat terhadap kesemua projek-projek persekutuan yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri Sarawak. Diharap dengan pembinaan kedua-dua projek SSLR ini akan menyediakan jaringan jalan raya yang lebih efisien kepada pengguna jalan raya serta merancakkan pembangunan dan ekonomi di kawasan sekitar. Terima kasih. Baram. Terima kasih Speaker dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya adalah mohon penjelasan keterangan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan rute dia ataupun jajaran yang melibatkan kawasan Parlimen Baram dan jarak dia. Saya mohon ini diperjelaskan sebab saya percaya ini adalah satu berita yang baik di kawasan utara sebab dia melibat tiga-tiga daerah ataupun kawasan parlimen itu termasuk Lawas, Limbang dan Baram. Saya mohon perincian berkenaan dengan kawasan di kawasan Baram yang terlibat. Terima kasih. Yang Betul, SSLR ini fasa 1 lawas ke Long Lopeng 77 km. Dan 77 km ini menggunakan sepenuhnya dana kerajaan persekutuan iaitu DE, Development Expenditure, jumlahnya RM1 bilion. Siap 40% sekarang ini, 60% lagi belum siap. Fasa kedua, 4 pakej 322 km ini, nilainya RM7.42 bilion. Dan DE, Development Expenditure, 950 juta dan selebihnya itu menggunakan dana infra ataupun kerajaan pinjam untuk melaksanakan projek ini. Sebagaimana Yang Berhormat Baram minta secara detail, pakej 1 daripada SSLR 2 ini mulu ke Long Seridan 60 km. Ini kawasan Yang Berhormat. Kemudian pakej 2 Long Seridan ke Nangga Medamit 101 km. Pakej 3 Long Lopeng ke Long Komap Bakalalan 63 km dan pakej 4 RH Aling ke Long Lopeng 96 km. Saya tak sampai lagi walaupun isi saya orang Sarawak, tapi Limbang saya dah sampailah. Tapi 4 tempat yang pakej ni saya tak sampai. Mungkin saya kena melawat jugalah. Terima kasih. Kota Baru. Terima kasih Puan Yang Ketua. Terima kasih sahabat saya Timbalan Menteri KKR atas jawapan ini. Saya juga
mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang meneruskan projek Pen Borneo yang sebenarnya diambil perhatian oleh semua kerajaan, termasuklah kerajaan Perikatan Nasional sebelum pada ini. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri khusus juga mengenai Pen Borneo, kerana kita di sebelah sini sentiasa menerima aduan ataupun komplain daripada kontraktor yang menjalankan kerja-kerja kontrak di Pen Borneo ini. Secara khususnya, Yang Berhormat Timbalan Menteri minta beri perhatian soalan khusus saya. Saya merujuk kepada satu tender yang dikeluarkan yang bertajuk Tender Prakelayakan Terpilih Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1B menaik taraf jalan dari Telupit ke Kampung Lumo Baru. Kodnya WP32. Soalan yang saya diminta oleh rakyat untuk bangkitkan ialah apabila tender ini dikeluarkan, lebih daripada 10 syarikat per tender telah masuk tender ini. Apabila tender ditutup, JKR Sabah telah mengadakan laporan penilaian tender sebagaimana Yang Berhormat sebut tadilah. Yang menjadi isunya ada 2 syarikat. Syarikat A. Ringkaskan soalan. Ya, syarikat A diklasifikasikan sebagai sebuah syarikat Bumi Putra dari Sabah. Telah diperakukan dalam laporan penilaian tender ini sebagai syarikat petender yang mempunyai kerja semasa dengan prestasi yang memuaskan dan disyorkan untuk disetujui terima. Syarikat B tidak layak dipertimbangkan kerana harga tawarannya melebihi daripada harga min ataupun harga BWAM, Builders Work Adjusted Min. Dengan itu disyorkan tidak diterima oleh jawatankuasa ini. Syarikat ini diklasifikasi sebagai bukan Bumi Putra daripada luar Sabah, daripada luar Borneo. Apa yang berlaku, aduan kepada kami telah dimaklumkan bahawa syarikat B yang dikatakan tidak layak itu hendak ditawarkan dengan kerja ini. Sedangkan syarikat A yang layak, Bumi Putra daripada Sabah, tidak diberikan ataupun kemungkinan tidak akan diberikan surat SST. Jadi saya mohon penjelasan yang jelas daripada Yang Berhormat Menteri, kalau tak boleh segera selepas daripada ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua Baru. Memanglah ini terkeluar daripada apa yang ditanyakan. Soalan ini tak ada kaitan dengan persoalan ini, tapi maklumat yang ada pada saya ialah mengenai Pen Borneo Sabah yang disebut itu menggunakan prakelayakan terpilih. Ada beberapa proses. Proses pertama, JKR Sabah. Sama ada akan diterima atau tidak ditentukan oleh JKR Pusat, JKR HQ. Kemudian JKR HQ akan menghantar kepada Kementerian Keuangan, Yang Berhormat Ketua Baru. Kementerian Keuangan yang akhirnya membuat segala keputusan. Semua projek-projek yang di atas 100 juta ringgit adalah Kementerian Keuangan yang buat keputusan. Perkara lagi yang saya ingin maklumkan di sini bahawa pakej 1A, pakej 1B sekarang ini yang telah diberikan surat setuju terima itu, majoriti syarikat yang memperoleh dia adalah daripada Sarawak. Jika tidak silap saya daripada 10 Sabah, daripada 10 syarikat Sabah, 4 syarikat luar Sabah. Kita juga telah menetapkan bukan hanya syarikat Sabah untuk melaksanakan projek di Sabah. Oleh kerana kita dalam negara ini ya tentunya ada daripada Sarawak, daripada Semenanjung, maka kita beri peluang 10 daripada sana, 4 daripada Semenanjung. Mengenai hal-hal itu boleh ditanyakan kepada Kementerian Keuangan yang membuat keputusan. Terima kasih. Saya jemput Datuk Hajah Muntas binti Muhammad Nawi, Tumpat. Terima kasih Puan Ketua. Soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tumpat. Tuan Di-Pertua, Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara Bilangan 2 tahun 2023 pada 25 Oktober
2023 dan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 November 2023 telah bersetuju secara prinsip dengan cadangan penubuhan lembaga perindustrian nenas, kelapa dan durian LPKNDM. Dalam hal ini, kementerian ini sedang melaksanakan analisis impak peraturan Regulatory Impact Analysis RIA bagi cadangan penubuhan LPNKDM tersebut selaras dengan Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2021 Dasar Negara bagi Amalan Baik Peraturan. Hasil kajian dijangka akan dikemukakan kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pada bulan Mac 2025. Terima kasih. Terima kasih. Memandangkan meningkatnya permintaan terhadap barangan organik seperti kelapa ini, adakah pihak kerajaan akan memperkenalkan teknologi dan sistem baru bagi membantu khususnya di kawasan kepulauan agar penanaman kelapa ini dapat ditingkatkan untuk menampung keperluan rakyat bagi menjamin usaha kedaulatan makanan nasional? Dan yang kedua, apakah kerajaan mempunyai kajian terhadap pemakanan berasaskan kepada santan? Sebagai contohnya, kalau di Kelantan kita ada nasi belauk. Di Tumpat ada nasi belauk Kak Cik itu yang telah pun mengedarkan seluruh Malaysia 100,000 bungkus sehari. Jadi adakah dengan perkara ini kita boleh mengadakan suatu teknologi bagi memastikan ianya dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih menyeluruh kepada rakyat kerana makanan ini murah, sedap dan tahan lama. Terima kasih. Terima kasih. Tumpat memang untuk Tumpat ini kawasan yang terkenal juga dengan pengeluaran kelapa dan tanaman kelapa. Oleh itu segala bentuk usaha baru sedang diusahakan, iaitu 4 jenis kelapa hybrid yang baru dilancarkan pada tahun 2023 mampu mengeluarkan hasil yang tinggi, sekitar 23,000 hingga 25,000 biji setahun untuk per hektar. Bagi kelapa jenis Mailak dan Marlisa, manakala 30,000 hingga 40,000 biji setahun bagi per hektar. Untuk jenis Karika dan Karini, pengeluaran hasil yang tinggi bagi kelapa hybrid mampu meningkatkan pendapatan petani. Jadi ini harap berhubung dengan pihak Mardi, banyak benih-benih baru yang diperkenalkan. Untuk soalan yang kedua, iaitu Tumpat terkenal dengan pengeluaran nasi dingin dan saya selalu pergi ke situ. Saya pun jadi Tok Wakil Kelantan ini 10 tahun. Jadi dan memang dipasarkan dengan segera ke seluruh Malaysia dan mewujudkan pekerjaan yang ramai, dan ini perlu disokong terus oleh pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Untuk makanan sekarang ini diperbanyakkan makanan yang dipanggil teknologi retort. Ini sedang diusahakan supaya makanan itu dapat dipasarkan, dia bertahan lama. Seperti sekarang ni nasi putih kari ayam boleh dijual dalam paket dan dimakan selamat. Set laksam dengan kuah, laksam berada boleh dipasarkan dengan teknologi retort. Soto ayam, sata ni terkenal di Pasir Putih. Itu juga boleh di retort sekarang ni dan boleh dijual di pasaran dalam negeri dan antarabangsa. Bahkan teh tarik sekarang ni terkenal dengan teknologi retort yang boleh dipasarkan jauh daripada tempat yang membuat itu dan ianya bertahan lama. Banyak lagi lah yang kita boleh dapat sekarang. Yang pentingnya berhubung dengan Jabatan Pertanian, berhubung dengan Mardi, berhubung dengan jabatan-jabatan yang ada ini supaya dapat kita memperbanyakkan usaha-usaha kampung ini untuk dipasarkan di peringkat dalam negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ledang. Terima kasih Puan Timbalan Pertua. Soalan tambahan saya, dari segi kelapa ni kita tahu kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada pergantungan kepada bekalan yang diberikan
untuk tempatan untuk negara. Justru dia akan memberikan kesan kepada harga dan akibatnya adalah kesukaran kepada penanam dan juga penjual kelapa, juga mereka yang terlibat dalam industri penyediaan santan. Akhirnya kita bimbang akan naik harga kepada barangan-barangan yang berasaskan kelapa. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk mengawal dan juga untuk memastikan supaya kita ada bekalan kelapa di negara? Terima kasih. Memang pengeluaran kelapa di Malaysia ini masih di sekitar 70%. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Kebanyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Kadang-kalanya berlaku sekali-sekala lambakan yang menyebabkan harga kelapa tempatan itu menjadi rendah. Sebab itulah kita harap dan kerajaan sedang berusaha supaya ketika berlaku lambakan dan sebagainya, berlebihan harga kelapa tempatan menurun. Kita harap kelapa itu tidak dijual dalam bentuk biji, dijadikan proses untuk santan dan juga produk daripada kelapa itu dapat diperbanyakkan. Ini usaha-usaha yang berterusan yang dibuat, cuma dia yang berlaku tidak selalu. Sekali-sekala akan berlaku macam juga cili dan sebagainya. Kadang-kadang bila cili kekurangan daripada Vietnam dan daripada Thailand masuk dengan begitu banyak, berlaku penurunan harga. Dan bila berlaku penurunan harga, banyak pendanam di sini tidak menanamnya. Kemudian berlaku pula kenaikan harga mendadak, semua menanam. Bila semua menanam, keluar hasil yang sama, dia berlaku juga penurunan harga. Ini sering berlaku dan kawalan cuba dibuat, tapi kadang-kalanya bila terlaku terlalu rendah harga, Mardi atau Fama hendaklah bertindak dengan membeli harga yang murah itu dengan sekurang-kurangnya mereka dapat modal mereka semula dalam penanaman. Begitu juga dalam hal kelapa ini. Usaha terus dibuat supaya import itu tidak melebihi daripada yang dikehendaki, kerana kita perlu hanya 30%. Kalau kita import sampai 5-60%, dia berlaku lambakan dan berlaku harga kelapa tempatan murah. Tuan Yuniswaran, anak lelaki Ramaraj Sekamat. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Soalan segamat nombor 8. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Yang Berhormat Segamat. Soalan yang cukup penting. Untuk maklumat Yang Berhormat, menurut laporan Prevention and Control of Non-Communicable Disease in Malaysia, The Case for Investment 2021, jumlah kos penjagaan kesihatan langsung ataupun direct cost oleh kerajaan bagi penyakit metabolik adalah sebanyak 3.3 bilion ringgit Malaysia, iaitu sebanyak 7.3% daripada jumlah keseluruhan kos penjagaan kesihatan yang berjumlah 45.3 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2021. Berdasarkan laporan yang sama, beban ekonomi terhadap penyakit tidak terhad hanya kepada kos penjagaan kesihatan langsung sahaja, tetapi turut melibatkan kos tidak langsung. Kos tidak langsung bagi penyakit metabolik terutama diabetes adalah sebanyak 24.3 bilion ringgit Malaysia. Kos tidak langsung ini berpunca daripada kehilangan produktiviti berikutan ketidakhadiran, absenteeism, kehadiran tidak produktif, presenteeism atau kematian pramatang. Isu presenteeism dan absenteeism sering timbul akibat komplikasi diabetes seperti keletihan, penglihatan kabur dan peningkatan risiko jangkitan. Keadaan ini mengakibatkan penurunan produktiviti kerana pesakit diabetes mungkin mengalami kesukaran untuk memberikan tumpuan atau memenuhi keperluan kerja intensif. Dalam jangka panjang, kekerapan ketidakhadiran dan kecekapan kerja yang rendah membawa kepada kerugian ekonomi yang besar bagi negara.
Diabetes bukan saja meningkatkan kos penjagaan kesihatan, malah turut mengurangkan daya saing ekonomi terutama apabila tenaga kerja produktif terjejas prestasi mereka. Secara keseluruhan, jumlah beban ekonomi iaitu mengambil kira kos penjagaan kesihatan secara langsung dan kos tidak langsung bagi penyakit metabolik terutama sekali diabetes di Malaysia adalah sebanyak 27.7 bilion. Menurut laporan Prevention and Control of Non-Communicable Disease in Malaysia, The Case for Investment 2021 juga, jumlah keseluruhan beban ekonomi bagi 4 penyakit tidak berjangkit, penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik terutamanya diabetes, penyakit kanser dan penyakit respiratori kronik adalah sebanyak 64.2 bilion. Kos rawatan khusus untuk penyakit diabetes di Malaysia adalah sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor termasuklah jumlah pesakit diabetes yang kian bertambah, keperluan infrastruktur, pemeriksaan makmal, rawatan berterusan seperti ubat-ubatan serta komplikasi jangka panjang yang memerlukan rawatan khusus seperti dialisis untuk kegagalan buah pinggang. Sekian, terima kasih. Segamat. Terima kasih Timbalan Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebelum saya mengajukan soalan tambahan saya ingin juga mengalu-alukan daripada Persatuan Guru-Guru Besar Batu Pahat yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini bagi pihak Ahli Parlimen Batu Pahat. Dan soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, isu berkenaan dengan pengambilan gula dan juga related disease is actually at the critical level dalam Malaysia, dan saya yakin kementerian sedang mengambil segala langkah-langkah untuk membantu. Dengan kos insulin dan dialisis yang tinggi, apakah langkah yang diambil oleh KKM atau kerajaan untuk memastikan setiap pesakit diabetes, terutamanya dari golongan berpendapatan rendah ataupun dalam golongan miskin yang mempunyai akses kepada rawatan ini tanpa beban kewangan yang besar? Dan adakah KKM mempertimbangkan subsidi tambahan bagi kos insulin dan dialisis dalam kes yang akan datang supaya kita boleh memberi akses supaya kesihatan orang-orang yang kurang berpendapatan ini dapat juga dibela? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Satu soalan yang cukup baik. Berdasarkan maklumat ataupun tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023, seramai 3.5 juta rakyat Malaysia menghadapi diabetes dan prevalent diabetes adalah sebanyak 15.6%. Isu yang dibangkitkan, adakah kerajaan akan memberikan tambahan dari sudut subsidi? Baru-baru ini KKM ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah pun menerima cadangan daripada Kementerian Kesihatan, terutama sekali bahagian perawatan, apabila untuk mengurangkan komplikasi pesakit diabetes termasuk komplikasi kardiovaskular dan juga buah pinggang. Kerajaan di dalam Belanjawan 2025 telah pun mengumumkan peruntukan sebanyak 87.1% untuk membeli SGLT2 yang akan dinikmati oleh 280,230 pesakit diabetes. Ini adalah merupakan ubat inhibitors tambahan untuk menambah kesan jangka panjang kepada buah pinggang, kerana diabetes ini sentiasa dikaitkan dengan pesakit buah pinggang. Dengan memperkenalkan SGL2 ini akan mengurangkan lagikah risiko pesakit buah pinggang, dan juga jumlah pertambahan adalah sangat-sangat besar. Ketika ini penggunaan SGL2 hanya sekitar 3,000 lebih, tetapi dengan memperkenalkan peruntukan sebanyak 87.1 juta ini, peningkatan adalah kepada 280,000. Dan begitu juga kerajaan sedang meningkatkan peruntukan hampir 50 juta dibelanjakan untuk meningkatkan penggunaan peritoneal dialisis PD. Walaupun kaedah ini agak tidak sama seperti dialisis, tetapi penggunaannya dapat diperluaskan, terutama sekali di kawasan-kawasan yang terpencil yang tidak mempunyai pusat-pusat dialisis. Walaupun demikian, KKM juga menyeru masyarakat agar bersama-sama dalam kempen War on Sugar
untuk diperluaskan, dan saya mohon setiap ahli parlimen untuk menyokong, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Speaker dan juga parlimen kerana telah menyokong Hari Tanpa Gula pada setiap hari Rabu, dan ini adalah merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat baik bagi kita menurunkan pengambilan gula, dan seterusnya prevention is better than cure. Terima kasih Puan Speaker. Muar. Terima kasih. Saya memuji usaha kerajaan yang menjalankan kempen War Against Sugar. Muar turut memuji usaha kerajaan yang berani untuk menaikkan cukai eksais gula melalui Belanjawan 2025. Ia dianggarkan bahawa penjimatan dalam 400 juta ringgit ini akan dikembalikan kepada Kementerian Kesihatan, akan sedikit sebanyak meringankan usaha kerajaan untuk menangani masalah diabetes negara. Tetapi Muar turut ingin mencadangkan kerana sambil kerajaan menjimatkan 400 juta ringgit ini melalui kenaikan cukai eksais gula, tetapi pada masa yang sama kerajaan terus mensubsidikan pengeluaran gula yang setiap tahun memakan jumlah 1 bilion ringgit. Anggarannya dalam 1 bilion ringgit melalui CSR, syarikat CSR dan juga Soalan. lagi satu syarikat, jadi ada dua pengeluar. Cadangan Muar adalah jikalau kita serius ingin adakan perang ke atas gula ini, jangan hanya berani untuk naikkan cukai eksais gula, tetapi kita turut perlu pertimbangkan secara berkala untuk mengurangkan subsidi pengeluaran gula di Malaysia supaya rakyat tidak terus bergantung kepada gula sebagai makanan ruji mereka. Saya harap ini dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Seperti apa yang saya telah sebutkan, data-data menunjukkan terdapat sangat tinggi peningkatan di kalangan rakyat Malaysia yang menghidapi diabetes. Cadangan yang disampaikan oleh Muar boleh kita bincang kepada pihak Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, tetapi di peringkat Kementerian Kesihatan kita akan menyebarluaskan War on Sugar dan juga memerlukan support ataupun sokongan daripada semua parti-parti di dalam dewan ini. Dan juga walaupun demikian, sekali lagi saya menekankan agar kempen War on Sugar ini haruslah dapat difahami oleh masyarakat, dan juga pemberian subsidi terhadap gula ini kita akan pertimbangkan daripada masa ke semasa. Pada pandangan saya tidak baik untuk kita memberikan subsidi yang berlebihan, dan juga dalam masa yang sama kita memerlukan kos yang sangat tinggi untuk merawatkan penyakit diabetik. Dengan angka yang saya beri sebanyak 33 bilion ini adalah satu angka yang besar. Kita mampu untuk membeli ambulans, kita mampu membina klinik-klinik kesihatan jenis 2 dan 3 dan juga hospital. Maka saya harap agar War on Sugar ini akan dapat disokong, dan juga berilah kami idea-idea bagaimana untuk kita mempromosikan kempen War on Sugar ini. Sekian, terima kasih Puan Speaker. Saya jemput Tuan Kesavan Anak Lelaki Subramaniam, Sungai Siput. Soalan Sungai Siput nombor 9. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Terdapat tiga inisiatif rintis yang telah dilaksanakan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat atau IPR, iaitu Inisiatif Usahawan Tani IPR Intan, Inisiatif Usahawan Makanan IPR Insan, dan Inisiatif Operator Perkhidmatan IPR Ihsan. Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan golongan sasar, ketiga-tiga inisiatif rintis ini dikenal pasti dapat membantu mengatasi isu utama pada masa ini seperti isu keterjaminan makanan, peluang pekerjaan dan kos sara hidup yang tinggi. Status pelaksanaan tiga-tiga inisiatif IPR tersebut adalah seperti berikut. Pertama, IPR Intan sejumlah 1,000.
B40 telah diluluskan bagi menyertai 3 inisiatif di bawah IPR ini. Daripada jumlah tersebut, 79.2% peserta adalah daripada masyarakat Melayu, 16.2% etnik